Assalamualaikum and hi korang, welcome back to Syairah Jo channel. So macam mana hari-hari korang menghadapi PKP, PKPD, PKPP, PKPB? Okay. Syah Alhamdulillah okey. So hari ni Syah akan berkongsikan beberapa kisah seram di asrama. Syah pasti siapa yang pernah masuk asrama akan familiar dengan kisah ni. Dan ada banyak kisah seram kat asrama, tapi Syah akan kongsikan top 4 kisah asrama yang memang kalau korang masuk asrama memang cerita ni lah yang korang akan dengar. Tapi sebelum Syah teruskan dengan cerita Syah, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like and share. You are the best. So cerita pertama ni mengisahkan tentang nenek kebayan. Cerita nenek kebayan ni kalau bagi Syah dulu, Syah rasa macam cerita ni berlaku dekat asrama kita orang tau. Sebab kita punya asrama memang ada 4 orang tau, cukup 4 orang. Dan kisah nenek kebayan ni pun mengisahkan penghuni bilik yang ada 4 orang. Syah sebab tu kalau study, Syah tak akan seorang-seorang dalam bilik. Syah akan macam pergi dekat bilik utility, sebab bilik utility kita orang memang akan sentiasa buka lampu, ataupun Syah akan pergi lepak sekali dengan kawan-kawan. Memang takkan seorang lah dalam bilik tu. Nenek kebayan ni dia akan pergi kat bilik yang dalam tu ada student yang tidur lagi tau. So tak jadikan cerita, sebelum nenek kebayan tu masuk kat dalam, dia akan berdiri dekat depan pintu. So dekat depan pintu tu akan ada student susun slipper. Ada 4 slipper lah kiranya. Dia akan berdiri dekat depan pintu tu, dia akan tengok satu-satu slipper. Lepas tu dia akan cakap, katil 1 dah tidur, katil 2 dah tidur, katil 3 pun dah tidur, katil 4 pura-pura tidur. Bila fikir balik seram pula. So bila cakap macam tu, nenek kebayan ni dia akan masuk and dia akan pergi dekat almari ataupun loker student yang belum tidur tu. Dia akan duduk dekat atas loker tu. Sambil tu dia akan goyang-goyang lah dia punya kaki yang dekat atas almari tu. Lepas tu dia akan ulang balik ayat dia. Katil 1 dah tidur, katil 2 dah tidur, katil 3 pun dah tidur, katil 4 pura-pura tidur. So sini kita orang cakap, bila dengar je ada nenek kebayan ke orang kira-kira macam tu, jangan tengok dia. Kiranya selubung lampu korang dengan selimut ke apa ke, dengan bantal ke, tapi jangan tengok nenek kebayan tu. Sebab kalau korang terpandang je nenek kebayan ni akan ajak korang main sampai pagi. So the best thing to do is jangan tengok. Tapi kalau Syah kat situ pun Syah tak akan tengok, tidur terus. Okey, kisah kedua ni mengisahkan tentang student yang suka sangat study malam. So kalau korang yang suka study malam tu, berhati-hatilah So nak jadikan cerita, pada suatu hari ni student ni tengah study, waktu dah lewat malam, mungkin dalam pukul 1 ke 2 macam tu. And dia tak perasan pun kawan-kawan ni semua dah masuk bilik tau. Kira kawan-kawan semua dah tidur, and tinggal dia seorang je dalam bilik tu. So tengah dia study, tengah buat exercise ke, tengah jawab-jawab soalan tu, sampai kat satu soalan dia tak faham tau soalan tu. So dia cubalah tanya kawan dia yang dekat sebelah, yang dia rasa ada kat sebelah tu. Dia tanyalah, "Weh, soalan ni macam mana? Aku tak ingat lah." So sambil tanya tu, dia terpandang lah kawan dia yang sebelah tu. Bila terpandang, dia nampak kawan dia tak ada kaki tau. So terus macam pusing, cakap, tak apalah, aku dah ingat dah. So benda tu terus cakap, dah ingat ke? Dah tahu. Kiranya benda ni cakap dekat student tu sama ada betul-betul dia dah ingat ke soalan tu, ataupun yang student ni dah tahu yang dia ni adalah hantu. So student di luar sana yang suka study lewat malam, kalau korang study tu tak kisah, tapi jangan lupa perhatikan sekeliling korang tau. Cerita ketiga, Makcik Karipap.
Kisah yang sama juga mengisahkan tentang seorang student yang tengah study pada waktu lewat malam. Tapi saya nak tekan kat sini, study tak salah, yang salah hantu tu tau. Waktu ni maybe dalam pukul 12, pukul 1 macam tu. And student ni dia duduk dekat level 3 tau. And meja tempat dia belajar tu bersebelahan dengan tingkap yang menghadap luar. Kiranya dia boleh nampak lah padang ke apa ke waktu tu. Tapi waktu tengah study waktu tu, tengah kusyuk study semua tu, tiba datanglah seorang makcik ni dekat tingkap tu. Dia cakap lah, nak kari pap tak? Makcik jual ni. So student ni waktu tu memang lapar. Biasalah bila kita study sampai lewat malam, jaga sampai lewat malam, memang kita akan lapar. Dia pun belilah kari pap tu. Lepas makcik kari pap ni dah pergi, dah melepasi tingkap dia, tiba student teringat, aku ni kat level 3. Tapi macam mana makcik ni boleh panjat dekat tingkap dia ni? So bila macam tu, dia cepat tengok yang karipak yang dia beli tadi tu. Rupanya karipak yang dia beli tu cumalah daun and batu je. So korang kalau orang datang nak jual apa-apa kat korang ke apa ke, ingat dulu korang kat tingkap berapa waktu tu. Okey, kisah terakhir ni mengisahkan tentang seorang student yang terkurung di dalam loker asrama. Kisah ni berlaku pada hari Jumaat dan waktu tu semua student lelaki tengah get ready lah nak pergi solat Jumaat. Tapi seorang student lelaki ni dia malas pula nak pergi solat Jumaat. So dia decide dia nak ponteng and nak menyorok lah dalam dia punya loker. Waktu student tengah menyorok, dia pun terlelap lah. Bila dia tersedar, dia cubalah nak buka dia punya pintu loker tu. Tapi bila buka tak boleh tau. Pintu tu dah terkunci dari luar. So maybe waktu tu kawan dia yang kunci tau loker tu. Sebab kawan dia pun tak tahu dia ada kat mana. So student ni pun try lah macam panggil kawan dia ke, warden ke yang lalu kat situ. Tapi bila panggil tak ada siapa pun yang sahut. Dan barulah dia teringat yang sebenarnya waktu tu merupakan hari last persekolahan untuk tahun tu. Disebabkan dia terlampau lama dekat dalam loker ni, so student ni pun lemas and dia mati dalam loker tu. Sejak dari kejadian tu, tak ada student pun yang berani tidur kat katil arwah tau. Sebab bila orang tidur je kat katil dia, mesti akan ada benda lain yang teman dia tidur waktu malam. Dan setiap malam Jumaat, loker student yang mati tu mesti akan dengar bunyi ketukan dari dalam loker. So korang janganlah saja nak ponteng solat Jumaat tau. Okey, itu saja pada saya kali ini, berkongsi mengenai kisah-kisah seram di asrama. So kalau korang ada macam pengalaman korang sendiri ke apa ke, korang boleh je komen di bawah ataupun boleh pergi dekat IG ataupun Facebook Shop. Okey, itu saja, jangan lupa subscribe, like and share. Bye bye.